Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, title pada malam ini ialah 7 petanda awal untuk anda nak tahu sama anda akan kena nyanyuk atau tidak. Perkataan nyanyuk selalunya dalam bahasa medical digunakan seperti dementia atau Alzheimer's. Sebenarnya perkataan dua ni selalu ditukar orang panggil disaling ganti. Ada orang kata Alzheimer pun dia kata nyanyuk, dementia pun kata nyanyuk, tapi secara kesimpulan itu tak jadi hal bagi kita. Yang penting ialah you tahu Alzheimer pun boleh kata nyanyuk, dementia pun boleh kata nyanyuk. Tapi untuk orang saintis kat sini selalunya dementia tu sebagai dia punya payung, nama besar. Di bawah payung tu ada nama-nama seperti Alzheimer's, Lewy body, masalah radangan menyebabkan you lupa, concussion atau demam, meningitis. Tapi yang paling utama, yang paling maksimum ataupun yang normal orang cerita ialah Alzheimer's. Okay? So malam ni kalau saya kata nyanyuk tu, you ingat kepada Alzheimer's disease. Dan saya pernah dapat bacaan kajian yang mengatakan ada kalau orang tanya bila tua, kalau umur panjang you tak mau penyakit apa, you kalau boleh nombor 1 dia buat kajian mengatakan semua orang kalau atas pada umur 70-80 kalau Tuhan bagi panjang umur dia orang tak mau apa, tak mau, bukan kanser bukan diabetes atau masalah high blood, tak, yang tu dia orang tak takut. Dia orang takut apa? Nyanyuk. Sebab nyanyuk ni sebenarnya kalau yang dah maksimum nyanyuk, Alzheimer's yang dah tak boleh patah balik, yang maksimum you dah jadi macam psikotik pun, you dah jadi macam mentally disturbed pun, bukan takat you lupa-lupa je, bahkan you nampak benda-benda pelik-pelik, you dengar suara pelik-pelik pun, jadi you dah tak betul, bukan cakap je tak betul, tapi perangai yang agak luar biasa. Walaupun tanda awal pun ada tidak seimbangan personality ataupun cara you bergerak, you terampilan lain, tapi masih boleh diterima dan you sendiri pun boleh sedar yang you tu siapa. Baik, sebenarnya kita bermula dengan kalau tanda awal. Saya nak ingatkan macam tadi saya tanya, title apa saya bagi malam ni ya? Padahal saya baru bagi kepada anda 2 jam lepas kan. Itu antara awalnya petanda. Tapi bila saya paksa ingat balik, kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia tak datang langsung. Itu pun ada cara-cara tertentu. Kadang-kadang setengah orang dah panik kalau dia tak boleh ingat, katakan ayat yang dia baca, ayat biasa je. Katakan ayat biasa-biasa, yang apa tu, yang orang baca juz amah tu kan, yang basic aja, selalu dia baca okey, tapi sekarang kadang-kadang dia lupa. Tak apa lagi, itu masih lagi peringkat awal. Tapi kalau yang dia baca Fatihah pun dia dah lupa, itu bukan peringkat awal. Faham? Okay? Benda yang you jarang buat tapi you buat, tapi kadang-kadang you lupa, you ingat, itu masih lagi peringkat awal. Kalau terlalu kerap dia berlaku setiap hari jadi macam tu, you kena pay attention. So betul lah tadi siapa yang tulis dalam respon masa saya bagi title, dia kata apa? Lupa ingat. Yes, tapi mana yang lebih? Lupa lebih ke ataupun ingat lebih? Kalau lupa lebih, you tulis nota yang you ada 1 point malam ni. Baik, yang penting sekali ialah bukan setakat lupa-lupa ingat. Dia sebenarnya dari sudut gaya hidupnya, dari sudut kehidupannya, dia merasakan dan orang sebenarnya nampak, kadang-kadang dia tak perasan. Anda tak tahu yang you tu dah tak boleh organize hidup you. Maksudnya selalu you bangun, you tahu you kena pergi contohnya gosok gigi, ataupun you jenis yang nak minum air dulu, kan you ada you punya rutin, apa yang dipanggil kebiasaan you yang normal, yang semua orang dan you sendiri boleh terima. Tiba-tiba you dah jadi lain, you lupa nak gosok gigi, you dah tak minum air, tahu-tahu you mandi dulu kan. Kan selalunya kadang-kadang you pergi buat sedikit stretching ke apa-apa kan, kebiasaan, ataupun you buka tingkap dulu, itu kebiasaan you. Besok pagi bangun-bangun you terus jirus air, tak kena selalu style you, katakan you style kat kaki dulu baru naik ke atas air kan, you ada you punya rutin you. Tetapi kali ni awal, peringkat awal. Kalau peringkat yang dah teruk sampai tak mandi langsung, ataupun tak pakai baju langsung terus masuk dalam toilet daripada luar, you dah salin baju, selalunya kita kat dalam toilet baru salin pakaian kan, tak, sekarang you dah buka kat luar toilet, itu dah teruk. Ni saya kata ni
yang kebiasaan you dah mula lari sikit, organisation you dah tak sama dulu. Katakan you jenis yang selalu keluar setengah jam sebelum, katakan you nak masuk office katakan pukul 8, you katakan office tu dekat dengan rumah you, so you keluar pukul 7.30 beres. Okey, sekarang you sama ada keluar terlalu awal, pukul 6.30 atau 6.45, you kelang kabut ambil kunci nak keluar, itu tanda-tanda bukan awal tetapi dah dekat dah tu, jaga baik-baik. Tapi kalau you yang dikatakan tanda yang lebih minor, you tak tahu sama ada ni nak jadi nyanyuk tak nyanyuk, ialah cara you letak kunci you. Kat mana you letak kunci you. Selalu you lupa kat mana you letak kunci you, padahal kadang-kadang tempat yang luar sikit kepada kebiasaan saja you dah lupa. Faham? Dan kadang-kadang cara you start kereta tu, cara you masuk lain. Setengah orang dia baca dulu ke, ataupun dia doa dulu ke, ataupun dia start dulu ke, ataupun dia check kebiasaan dia punya seat tu betul tak betul. Okey, kadang-kadang kalau you dah mula masuk pintu kanan pun tak tahu, pintu kiri pun tak pasti, you tersalah ambil handle tu, itu dah mula orang panggil poor organisation. Satu lagi, bila you sampai office pula, ni katakan umur you tak pension lagi lah kan, sebab you masih pergi office. Katakan umur dah 53, 54, boleh tak jadi nyanyuk? Boleh. Dia tak semestinya umur 60, 70, walaupun orang kata 70 ke atas baru nak nyanyuk, tak semesti. Zaman sekarang 50 ke atas dah ada tanda-tanda awal. So you tak boleh organize. Dulu office you teratur, you letak pen kat mana, pensel kat mana, kertas nak tulis you tahu. Sekarang you dah lupa kat mana you letak benda tu. Hari pertama kalau tertukar je tempat, katakan you punya secretary letak tempat lain je sikit, you dah memang kelang kabut mencari-cari. Okay, right, faham? Baik. Lepas tu personality you, yang ni orang nampak you belum lagi nampak terlalu pelik, tetapi ada kala orang macam tertanya-tanya, kenapa dia jadi macam tu? Kalau you punya sahabat dalam office boleh bertanya macam tu, kenapa dia jadi lain sikit sekarang? Dulu tak pernah dia jadi diam, sekarang dia terdiam je. Dalam meeting selalu kan dia sibuk bising, sekali ni jadi diam, ataupun dia cakap benda yang tak masuk akal. Tak pernah you dengar daripada si Anu ni bercakap macam tu, tapi hari ni dia bercakap benda yang luar daripada kebiasaan dia. Faham? Okey, contoh dia bagi pendapat yang agak tak masuk akal. Dia pakai nak cakap je. Okey, so dia terlupa apa yang dia cakap pun. Dia tak tahu apa yang dia cakap pun. Contoh kalau orang buat meeting, katakan nak buat makan malam lah, dia jadi AJK. Okey, dia memang okey. Sebab dia kawan you dan dia peringkat awal nak jadi nyanyuk ni, dia tak ingat yang dia tu diberi tugas apa. Padahal dinner malam besok ni, katakan dia sepatutnya dah 2-3 bulan dah meeting. Dia sepatutnya jaga bahagian, katakan souvenir, faham tak? Bahagian bagi cendera hati untuk orang masuk. So dia kena jaga. Lepas tu bila besok malam ni nak dinner, dia boleh tanya dalam meeting tu, I kena bagi macam mana I kena buat apa? Sudah. Kalau macam tu jadi cerita, memang bahaya sangat. Okey, itu bukan kata awal lagi dah. Saya selalu nak kata awal, tapi kalau dia jadi, sebab orang yang awal-awal petandanya, dia bukan terlalu orang panggil setiap hari berlaku. Dia kadang-kadang saja berlaku. Tapi yang kadang-kadang tu nampak sangat luar daripada yang sepatutnya. Maksudnya dia tak masuk akal bila dia buat benda atau dia tanya ataupun dia beri pendapat. Faham? Seterusnya, yang ni ramai yang kena buka mata dan dengar elok apa yang saya nak cakap. Dan tengok ni, saya nak tanya you, siapa dalam majlis ini yang selalu, ni dah ada tadi, lupa-lupa ingat semua tu, campur pula, perkataannya campur pula. Kalau you cuma ada benda ni, mungkin ni ada masalah lain. Masalah contohnya, saya nak tanya apa, ialah constipation, sembelit. Orang yang petanda awal, sebelum dia kena nyanyuk, dia ada masalah gut, masalah usus, masalah stomach, usus kecil, usus besar, ada kembung, ada masalah, kata orang masalah bakteria dalam perut lah sebenarnya. Itu yang saya nak bagi tahu ni. Tapi tak semestinya dia cuma ada sembelit. Selalunya saya kata apa, dia ada pertukaran yang tadi.
dia tak ingat benda-benda yang orang panggil short memory, peringatan yang terdekat dia tak boleh ingat. Okey, kalau ingatan lama punya cerita, sekolah dulu dia ingat, masa kat kampung dia ingat, mak dia kat kampung dia ingat, semua dia ingat lagi. Faham tak faham? Okey, tetapi yang baru sehari atau setengah hari tadi, petang tadi punya dia tak ingat. Campur pula dia ada constipation. Jadi anda kat sini ada tak juga yang ada masalah usus, terutama sekali petanda awalnya ialah constipation. Dah lama dia okey, selama ni okey, tapi 2-3 bulan sambilan dia bercakap pun agak pelik-pelik tu punya pendapat tu, dia komplain pula dah 2-3 bulan tu dia dah mula seminggu 2 kali je, padahal dulu 2 kali sehari. Constipate, sembelit je kerja dia. Okey, jenuh, dan kadang-kadang dia tak ingat pun bila dia pergi buang air besar. Itu petanda-petanda yang you kena jaga betul-betul. So constipation ni didapati microbiome ataupun bakteria, terutama sekali bakteria baik, dah mula memberontak. Apabila dia tak sihat dan tidak lagi happy, saya selalu kata apa, perut ada kaitannya dengan otak. Dia panggil gut brain atau brain gut connection. Okay, so brain gut connection ataupun axis ni, sebab tu ni dia panggil brain pertama, dia panggil second brain. Okey, otak kedua. Dan ada banyak vitamin, ada banyak enzim-enzim yang dibantu oleh bakteria ni. So jangan main-main, mereka juga mengeluarkan hormon seperti serotonin yang bagi you rasa happy. Itu semua datangnya daripada gut bakteria yang tolong buat. Vitamin B contohnya, bukan kita boleh buat mudah-mudah kalau tak cukup bakteria ni. Dan kalau tak cukup B1 pula, yang saya akan suruh you ingat, sekejap lagi sekali saya ulang, B1 contohnya, semua ni B kompleks, semua ni banyak peranan pentingnya daripada bakteria. So bagi mereka yang ada constipation, you orang panggil apa, menggalakkan jadinya nyanyuk. Apa tu? Kalau saya pun nak kata apa tu, selalu sampai setiap ayat nak tanya apa benda nak kata, bahaya. Okay, so you pun kena ingatkan, dok, you pun dekat nak kena dah ni. Kalau dalam 20 minit saya cerita, asyik dia tanya apa tu, apa benda, sudah kan. Kadang-kadang memang terlupa pun, perkataan tu tak mari. Jadi seterusnya ialah dari segi language, you punya bahasa, kadang-kadang you sendiri nak express, you tak puas sebab you tak lepas apa you nak kata, perkataan tu tak datang. Kalau sekali dalam 10 minit kita boleh faham, tapi kalau setiap minit asyik nak tanya apa benda, perkataan apa tu, sudah. Macam nak buat silang kata pula setiap kali you bersama dengan kawan you, jenuh lah kawan nak tunggu kan. Asyik apa tu je. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena ingat language problem. Kalau you tak boleh lepaskan ekspresi you semacam biasa lagi dah, dan kawan pun kata, engkau ni apa hal pula ni, tak boleh tak lepas cakap ni, yang tu kalau kawan komplain, you tolong tanya, biar betul aku macam tu ke sekarang. Sebab apa? Ini peringkat awal. Sebab dia pun bukanlah komplain setiap ayat you cakap, cuma dia rasa, kenapa engkau macam ni sekarang, macam tu, bahasa tu dah tak betul. You cakap pun you sendiri tak puas, bahkan orang pun akan tanyanya, apa maksud kau? Sudah. You jarang ada masalah tu. Dan seterusnya, you pun confused. Apa orang panggil? You haru biru. Tak tahu apa benda yang you cakap. Lepas tu you balik kadang-kadang, apa benda aku bagi tahu kat staff tadi, katakan you kena bagi inilah speech ke apa-apa, contoh, ataupun you kena bagi arahan. Jadi staff-staff pun kadang-kadang tak faham dah apa you punya arahan tu. Baik, seterusnya, yang ni pun you kena jaga. Bukan masalah COVID, jaga. Kalau you punya sensory, maksudnya deria yang daripada katakan smell, you dah tak ada, kurang, ataupun you rasa macam pelik, tak sama macam dulu, ataupun taste, you punya rasa, ni antara petanda. Dan satu lagi, sense deria touch ataupun tempuh, you dah tak apa nak tahu ni atas ke bawah, you nak tahu dia macam keras ke ataupun panas ke sejuk, you rasa, tetapi
dia punya 100% tu lain. Macam orang kebas, macam orang ada semut-semut saja. Padahal you tidak ada masalah nerve apa-apa masa tu. Cuma you terasa berbeza. You sendiri tahu. Okay? Dan kadang-kadang bila you komplain kat orang, lain orang semua tak komplain, you seorang je komplain. Masin lah kata, ataupun you kata tak rasa apalah. You seorang je. Padahal orang lain semua kata, best lah, dah cantik dah, tak usah tambah apa-apa lagi. Engkau nak tambah pula garam, ataupun kata tak manis dan sebagainya. Jadi you punya sensory, punya fungsi tu dah terganggu. Baik, tadi saya katakan beberapa jenis perkataan you mesti ambil waktu yang panjang sebelum you dapat nama atau perkataan tu. Okay, last nombor 6 sikit, lepas tu nombor 7. Okay, nombor 6 ialah tempat. You kalau bawa kereta, kalau kena pergi tempat yang you dah biasa pergi pun, kadang-kadang you macam tak perasan jalan you pergi tu, macam lupa. Bahkan kalau you kena pergi balik kawasan tempat yang you lama tak pergi, tapi sebenarnya you pernah pergi. Katakan saya duduk kat Shah Alam, saya kena pergi Ampang. Saya pernah pergi Ampang, tapi kali ni bila saya bawa kereta, saya tak tahu nak masuk jalan besar dia pun. Tak usah cerita lah nak kena Waze semua tu kan. Waze tu saya boleh ikut, tetapi katakan saya dah pernah pergi ke hotel katakan Flamingo di Ampang tu, pernah pergilah katakan. Okay? Jadi sekarang saya nak pergi lagi sekali. Kalau nak pergi kali ni, saya dah tak tahu macam mana nak masuk jalan mana, dan tak sampai-sampai, susah sangat nak sampai. Berarti kita punya space, punya lokasi, nak buat adjustment tu dah lari. Yang ni selalunya juga adalah petanda awal. Ujung-ujungnya you sampai juga. Kalau you kena betul-betul nyanyuk, you nak pergi Ampang, you dah sampai kat Slim River, itu you dah sampai Skincan atau dah sampai Bangi, itu memang nyanyuk betul. Faham? Okay. Kan ada mak bapak setengah daripada pesakit saya kata, dia bawa main bapak dia ke jumpa saya ni, doktor, doktor jangan percaya bapak saya kata apa pun. Nanti kalau saya kan, kalau masih tengah bersembang dengan doktor, kalau dia masih lagi sober, maksudnya masih lagi waras, dia boleh cakap normal. Dia kata saya no problem, saya boleh bawa kereta, no problem. So kadang-kadang anak-anak yang kena beritahu, doktor jangan percaya bapak saya ni Kang sampai ke Tampin pula nanti, kan. So jadi tuan-tuan puan sekalian, anda kena hati-hati, para warrior sekalian. Okay, you kena make sure kalau you masih lagi waras, you boleh berfikir, you tak bermasalah besar, masih lagi emosi you terkawal. Jangan sampai kes-kes yang saya cerita tadi tu dipermainkan, walaupun peringkat awal. Saya dah kata tadi, kalau you dah sampai sensitif, dah sampai marah-marah, tak pernah you jenis pemarah, you jadi pemarah sekarang, ataupun you jadi macam perungus, dulu tak ada baran sekarang baran, dulu tak dengar suara sekarang dengar suara, itu bukan peringkat awal lagi dah. Okay? Dan sampai dah lupa cerita lama pun lupa. Tadi saya kata cuma short memory yang you baru letak kunci 2 jam lepas, you pergi cari tak jumpa, itu short memory. Tapi ni saya cerita masa you sekolah dulu. Tadi you cerita cantik dah, boleh ingat, tapi jumpa you lagi 2 bulan, you dah tak ingat apa jadi kat form 4, form 5 contoh. You study kat universiti mana pun tak ingat, katakan. Itu dah orang panggil apa, dah peringkat maksimum dah, sampai ada halusinasi, sampai kena makan ubat paranoid tak apa, you takut je, takut orang nak serang rumah you, nak curi masuk perompak. Itu semua kes-kes yang dah selalunya susah lah. Dan selalunya ujung-ujung kenapa orang tak mau nyanyuk, sebab apa, tak lama nanti suap makan pun orang kena suap, lepas tu toilet pun orang kena pimpin, kalau dah sampai basuh ni lah apa orang panggil, buang air besar, buang air kecil pun kena orang basuh, mandi kena orang mandikan, itu dipanggil susah sikit nak reverse. Baik, jadi peringkat awal ni apa yang kita boleh buat supaya dia tidak jadi lebih teruk? Boleh. Okey, belajar. Baik, nombor 1, pergi cari B1, vitamin B1 thiamine. Dalam makanan pun banyak. Kalau you selalu ambil makanan-makanan yang ikut D&D diet, alhamdulillah B1 tu selalunya not a problem. Okey, tapi kalau you nak suplemen, pergi beli thiamine, khas untuk orang yang ada
lupa-lupa ingat peringkat awal nombor 2, you pastikan tidak lain tidak bukan gula dengan karbohidrat yang daripada supermarket yang berbentuk asasnya daripada tepung, biskut, donat, kek, semua ni lah yang diperbuat daripada tepung-tepung ni semua, tolonglah kurangkan, ataupun kalau saya kalau you dah memang ada petanda awal ni, memang kena buang langsung. Dia jadi musuh utama you untuk memperbaiki keadaan. Bahkan kalau you punya insulin boleh kurang, kan kalau gula dalam badan tinggi, insulin jadi tinggi. Bila insulin tinggi, you pernah dengar insulin resistant. Selalunya inilah dia punca utama kenapa nanti dalam otak kita lagi tinggi, kita tak dengar cakap ni, lagi tinggi kita punya dipanggil amyloid. Amyloid adalah satu jenis protein yang terjadi di dalam otak kita di antara synapse. Synapse tu orang panggil apa? Transmitter signal-signal dalam otak kita kan banyak dia punya synapse tu, dia punya cabang-cabang yang 2 neuron tu, antara neuron ni dengan neuron ni tu ada bertrilion-trilion kat dalam tu. Jadi kalau rosak tu, lama-kelamaan bila dia rosak dia akan mati, bila dia mati dia akan kecut, bila dia kecut dia jadi shrinking yang dipanggil hippocampus. Dalam otak kita tu ada satu center di tengah-tengah, di bawah hypothalamus tu, tengah-tengah otak kita ni ada satu tempat tu, yang inilah signal tak sampai ke hippocampus, dan apa yang menyebabkan dia tak sampai, dia diblok oleh apa yang dinamakan oleh amyloid. Kalau you tak faham amyloid tu, you bayangkan macam pembuluh darah kita diblok oleh atherosclerosis. Pernah dengar? Macam plak tu. Jadi kat dalam otak kita pun kalau banyak plak ni, maka signal tak sampai. Bila tak sampai, itu yang tanya apa benda? Apa yang tak sampai? Apa yang doktor cakap tadi tu? Itulah dia. Sebab apa? Dia blok. Jadi tuan-tuan sekalian, you kena cari jalan tak mau gula, ikut DND diet, tak mau susu yang datang daripada yang tak pasti kan, dan juga bahan-bahan yang berdaging berat, yang ada hormon dan ada antibiotik, macam-macam lagi yang dimasukkan dalam daging tu, jaga baik-baik. Okey, kalau nak juga ambil yang saya kata apa, organik dan yang bebas, binatang yang bebas masih boleh. Lepas tu fix your gut, tolong betulkan you punya usus. Kalau tak lain tak bukan, kalau kita masalah besar ialah usus lah kan, betul tak? Yang disuruh kita jaga 1/3 tu, inilah dia. Tujuannya bukan apa, sebab apa, bila perut tu tak happy, saya kata apa tadi, so nak fix the gut ialah makan banyak serat. Okey, sebab tu kita galakkan you ambil apa, sayur-sayuran, buah-buahan, bijirin. Itu kan antara makanan 70% daripada makanan DND diet adalah terdiri daripada banyak bahan-bahan yang berserat. Kalau tak, sebab tu kita terpaksa juga buat bioserat. Sebab apa? Manusia ni cakap je nak ikut tapi dia tak buat juga, ataupun susah nak cari. So bioserat ataupun saya buat dalam bentuk fiber up tu. Okay? Fix the gut betul-betul. Make sure you ambil rainbow food. Rainbow food tu maksudnya selain pada makanan hijau, cari juga makanan-makanan yang berwarna-warni. Maksud saya macam buah-buahan kan warna-warni, sayur-sayuran pun warna-warni, cili pun ada yang merah, ada yang kuning, ada yang oren. Tu baru cili kan. Kunyit warna apa lagi, kuning kunyit tu kan. Bawang lagi warna, ada merah, ada putih. Wah, cun lah herba-herba ni. Jadi kita tak seharusnya jadi nyanyuk tau. Dari segi apa yang saya suruh ni, you dah boleh buat ni. Of course kalau you ada allergic pada gluten, tak payahlah. Kita bukan masalah. Kalau masalah itu lebih sikit, masalah gluten intolerance. Tapi kalau you yang jenis ada, orang Melayu kita pun, orang Malaysia pun ramai yang ada tak boleh makan gluten, tak boleh makan gandum, tak boleh makan apa lagi, barley pun setengah tak boleh kan. So hati-hatilah. Satu lagi, kalau boleh ambil sprout. Saya galakkan you cari bahan-bahan yang berbentuk tauge ni. Bukan berartinya tauge saja, faham tak? Macam you pernah dengar broccoli sprout, ada apa lagi, wheatgrass sprout yang tumbuh macam tauge tu, yang tu very good sebab dia ada sulforaphane yang boleh mententeramkan masalah yang sampai nak pergi ke nyanyuk ni, dia boleh reverse balik, bagus. Seterusnya ginkgo biloba, kalau you nak beli suplemen lagi boleh. Satu lagi mushroom, saya tak tahu nama Melayu apa, tapi nama
yang selalu dia panggil lion's mane. Lion's mane tu macam, you pernah tengok tak singa kan, dia macam bulu dia tu, mushroom ni, cendawan ni, di atas dia lebih kurang macam tu. Ada jual ni, dia panggil lion's mane mushroom. Kalau ada, you galakkan makan benda-benda macam ni. Lepas tu yang paling digalakkan omega 3 daripada ikan, tapi kita dah tahu kita boleh ambil DND 369, lebih lipat kali gandanya dengan bandingkan dengan ikan tu, memang terkenal pun. Sunshine Oil DND 369 tu dah sampai 3 tahun dah sekarang pun. Omega 3, vitamin D3K2, selalu saya cerita, ambil 10,000 unit vitamin D3 tu. Zinc, semua makanan-makanan yang banyak zinc bagus untuk you kuatkan. Kalau sekali seminggu nak buat treat day tu, cari makanan yang bersih daripada katakan seafood, banyak zinc lah kan, ikan ataupun sedikit telur tu no problem. Tetapi hari-hari biasa, zinc ambil seperti avocado, daripada green leafy vegetable, exercise. Kalau you tak mau nyanyuk, maintain berjalan kaki pun cukup. Sebab tu saya tak mau guna perkataan exercise, jalan kaki pun cukup. Bahkan orang kata kalau semayang lebih daripada biasa pun dah cukup. Okay, no problem. Sleep kena cukup, sleep kena lebih sikit pun tak apa. Okay, tapi jangan, dia sebenarnya sleep ni jangan over, jangan under je. Okay, faham Lepas tu banyakkan minyak-minyak seperti minyak kelapa, minyak olive, minyak kelapa sawit, okay. Minyak, orang panggil minyak MCT oil pun bagus, medium chain triglyceride. Seperti apa? Seperti minyak kelapa dara muda tu, kan, bukan kelapa dara muda, minyak kelapa dara sahaja. Okay. Kalau kanak-kanak saya awal-awal lagi saya bagi apa? Saya bagi Lorix. Sedap kan, budak-budak kan dia suka special emulsion. Okay. Apa dipanggil virgin coconut oil emulsion, sebab budak-budak zaman sekarang ni dia pun nak kena dijinakkan dengan makanan ataupun minyak-minyak yang sihat ni. Baik, sikit lagi, kalau you boleh baca Quran, itu adalah amalan yang terbaik, dan jangan baca saja. Kalau siapa yang boleh buat tafsir sekali atau baca tafsir dan orang kata apa, tadabbur sekali, alhamdulillah. Lebih faham, lebih baca, lebih faham, lama-kelamaan ulang balik, itu antara praktis atau amalan yang terbaik untuk tak nyanyuk. Setengah orang, of course lah, solat is a must. Sebab tu solat tu wajib. Sebab apa? Dalam solat tu dia boleh test juga sama ada kita tu nak nyanyuk atau tak nyanyuk. Percaya tak percaya kata I? Sebab kita selalu kan kadang-kadang, bukan dalam, mungkin saya je, kadang-kadang terlupa, aku ada satu rakaat lagi ke? Mula tu kan. Kalau sekali-sekala kita tengah kadang-kadang dalam keadaan dunia ni kan, kadang-kadang terganggu juga, setan tu banyak kan kat luar. So kadang-kadang dia tertanya-tanya balik. Tapi kalau setiap rakaat you tanya, aku rakaat ke berapa ni, asyik tak betul je. Setiap kali maghrib buat sampai 4-5 rakaat, kalau yang 4 rakaat buat 3 je, selalu sangat buat. Kena cek ni. Satu, mungkin masalah you tak boleh fokus, tak khusyuk. Tetapi kalau khusyuk pun you tak tahu apa yang berlaku, saya rasa kena cek. Sebab tu solat antara petunjuk utama, sama ada you betul-betul akan jadi nyanyuk atau tidak. Orang yang tak akan nyanyuk, selalunya dia sembahyang sampai umur 8-90 pun dia masih lagi steady lagi. Betul lah tu. Of course kita kena banyak berdoa, dan anda pun pernah selalu bacakan doa jangan nyanyuk kan, selain daripada minta berlindung kepada Allah supaya tidak dalam ketakutan, kita minta apa? Berlindung daripada kenyanyukan, dan kita minta daripada musibah dunia dan juga siksa kubur. Betul? Selain daripada minta jangan resah, jangan gelisah, jangan rasa sedih, tak takut, tak lemah, apa tu, jangan berlindung daripada kelemahan kan, betul tak lemah dan rasa takut, lemah atau malas kita minta kan, dan bebas daripada bebas daripada hutang, bebanan hutang, dan juga fitnah ataupun penganiayaan manusia. Betul. Tapi kita tak lupa satu daripada permohonan tu ialah bebas ataupun jangan sampai jadi nyanyuk. Kita kena minta Allah, sebab Allah yang akan bagi atau tak bagi permission tu. Tetapi kalau kita berusaha, insyaAllah. Usaha apa lagi yang kita boleh buat? Always suka membaca ataupun suka mencari ilmu baru.
Jadi kalau anda DND Warrior, kalau sehari sekali cuba ikut saya, kalaupun lah you tak sempat baca, maklumlah, mungkin you sibuk ataupun you tak tahu kat mana nak baca, saya dah tolong tapis kat you ni. Okey, kalau dari sudut perubatan atau kesihatan, insyaAllah you boleh dapatlah sikit ilmu. Walaupun saya memang selalu saya kata saya masih belajar. Dan kenapa saya suka belajar? Mungkin ini salah satu daripada hikmah yang Tuhan bagi supaya otak saya dan anda, kita bersama membuka selera untuk mau belajar lagi. Walaupun sedikit, 20 minit satu hari, kita dah boleh dapat meningkatkan orang panggil apa? Neuroplasticity. Sebab otak kita ni suka benda-benda baru atau benda-benda yang mencabar, benda yang boleh kita tanya. Itu benda-benda yang dia akan mengakibatkan kita tak kena nyanyuk. Sebab selagi mana kita guna pakai kita punya signal dalam otak ni, dia masih menyala, insyaAllah. Tetapi kalau you kata, aku dah pencen, nak buat apalah, nak belajar lagi, biarlah Dr. Nordin cerita, aku dengar pun aku tak dengar, peduli apa, betul tak? Tapi kalau you dengar, you masih nak tanya, you masih nak tahu, you nak macam tu, ada okey, patut ke macam tu. Jadi kita bersoal jawab. Bagi saya mengaku saya pun tak pandai dan saya akan terus belajar. Dan kalau di akhir hayat saya nanti saya masih belajar pun, saya suka lagi. Saya mahu di akhir-akhir tahunan saya tu dipenuhi dengan ada ilmu-ilmu baru untuk saya kongsi dengan anda. Boleh tak boleh? Jadi kita kena happy lah bila kita suka dan kita bersemangat untuk hidup. Setiap pagi kita bangun, kita ada benda nak buat, kita nak belajar, itu dah bagus. Itu dah memang antara sebenarnya secret untuk orang macam Mahathir. You heran kan kalau Tuhan panjang umur sampai dia 93, 94 tahun masih lagi boleh berdebat. Tak kisahlah masalah politik semua tu, tapi masalah dari segi kesihatan, dari segi otak, memang kita kena ikut contoh, baca, always bertanya, bersoal jawab, berdebat secara positif. Boleh, no problem. Sehingga kan selalu saya kata benda-benda macam bangun terkejut-terkejut ni jangan. Saya selalu kata budak-budak kecil pun jangan you kejut dia bagi dia terkejut bangun. Okey, itu tidak bagus untuk otak. Okey, bagi mereka yang suka fasting, apa tu, puasa. Puasa is another good orang kata apa, strategi untuk mempertahankan otak you. You tengok balik video saya yang tentang fasting, sama ada fasting sunat kita atau fasting betul Ramadan tu wajib buat betul-betul. Lepas tu saya suruh juga puasa air, ingat tak, supaya kita boleh buat berhari-hari. Macam hari ni puasa putih kan, besok lusa 3 hari ni kita sambung buat. Cuma jangan risau. Cuma saya selalu nasihatkan siapa yang belajar puasa dengan yang saya cerita ni, jangan buka puasa cara lama lagi dah. Kan selalu kita buka puasa berat, banyak nasi, banyak karbohidrat, tu salah. Gula, benda manis, air sirap, semua tu salah besar. Tak gunalah kalau you nak cerita pasal puasa kalau macam tu, dia tak ada efek. Sebab apa? You naikkan balik dia punya insulin, naikkan balik gula, naikkan balik amyloid, lekatlah kat otak kita. Baik, cukup dulu malam ni, saya dah habis cerita. Saya doakan anda semua keadaan otaknya dalam sihat walafiat. Sebab otak tu mainkan peranan yang penting. Sebab itulah kalau anda nak dunia anda bahagia dan akhirat kita syurga, ini antara malam ni punya cerita tu bagus. Sebab itulah saya selalu suruh apa? Suruh kita let go. Sebab let go ni menyebabkan otak kita boleh lega dan kita masukkan benda baru. Lega, masuk benda baru. Wah, dia jadi best. You jangan peduli apa orang nak kata. Lantaklah, bukan apa. Sebab kalau you besok nyanyuk, you rasa ni nak kata halo kat you ke? Dia tak perlu. Manusia memang macam tu. You jangan nak risau apa orang nak kata kat you. Okay? Buat je yang terbaik, insyaAllah. Okay, saya doa lagi sekali supaya you sihat walafiat, dunia bahagia, akhirat syurga. Let go and feel good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa tau. Jangan lupa apa? Jangan lupa tekan share, like and love. Bye.